Edisi khas, Kita Rakyat Biasa. Malaysia 2025 bukan cerita tentang negara yang sempurna. Ia cerita tentang rakyat yang masih bangun walaupun penat, masih ketawa walaupun tertekan, dan masih bergerak walaupun perlahan. Dalam video kali ini, TV Rosak Studio membincangkan kejayaan Malaysia tahun 2025 dari sudut yang jarang ditunjukkan. Suara rakyat biasa, daya tahan masyarakat, kreativiti anak muda, dan budaya kita yang unik. Ini bukan video puji melambung. Ini video jujur. Ada sindiran, ada jenaka, ada bangga, dan ada harapan. Kalau kau percaya kejayaan bukan sekadar angka, video ini untuk kau. Kita tak sempurna, tapi kita masih berdiri. Persoalannya, itu satu kegagalan atau satu kejayaan? Orang kata Malaysia ni kuat komplain. Betul, tapi negara yang masih berani komplain biasanya belum mati harapan. Malaysia 2025 tak sempurna, tapi kita jalan juga. Tahun 2025 datang tanpa bunyi mercun besar, tapi Malaysia masuk dengan satu gaya tersendiri. Perlahan bising sikit, kadang-kadang kelam kabut, tapi tetap bergerak ke depan. Kita mungkin tak menang Piala Dunia, tapi kita menang satu perkara penting. Kita masih berdiri, masih senyum, dan masih boleh gelak tentang diri sendiri. Itu pun satu kejayaan, bos. Pertama, kejayaan terbesar Malaysia 2025 ialah kita makin berani bersuara. Rakyat sekarang bukan sekadar mengeluh di kedai kopi. Kita mengkritik, bertanya, dan kadang-kadang buat meme sampai satu negara faham isu. Ini bukan tanda kurang ajar. Ini tanda rakyat ambil peduli. Walaupun ada yang bersuara kuat macam speaker rosak, niatnya tetap sama. Nak Malaysia jadi lebih baik. Kedua, teknologi dan kreativiti anak Malaysia makin ke depan. Anak muda buat bisnes online dari bilik tidur, buat konten dari dapur, buat duit dari idea yang dulu orang cakap, ni kerja main-main. Sekarang yang main-main tu, akaunmu orang yang ketawakan dulu. Malaysia 2025 bukan soal siapa paling kuat modal, tapi siapa paling cepat belajar. Ketiga, kejayaan Malaysia juga terletak pada keupayaan kita hidup bersama walaupun berbeza. Kita gaduh ya, kita berbeza pendapat ya, tapi bila makan semua duduk semeja. Bila cuti semua tanya soalan sama. Esok cuti ganti ada ke? Itu perpaduan versi Malaysia. Tak sempurna, tapi wujud. Keempat, dalam kekalutan ekonomi dunia, Malaysia masih bertahan. Harga naik memang, gaji lambat naik betul. Tapi rakyat Malaysia ada satu bakat luar biasa. Pandai menyesuaikan diri. Harga mahal, kita cari alternatif. Duit ketat, kita berjimat. Stres banyak, kita gelak dulu, lepas tu fikir jalan. Kelima, kejayaan 2025 bukan pada bangunan, tinggi atau angka atas kertas semata-mata, tapi pada daya tahan rakyat biasa. Peniaga kecil yang tak tutup walau susah. Ibu bapa yang kerja lebih masa demi anak. Anak muda yang jatuh bangun tapi tak berhenti cuba. Mereka inilah wajah sebenar kejayaan Malaysia. Keenam, satu kejayaan senyap Malaysia 2025 ialah rakyat makin celi isu. Sekarang bukan semua benda boleh sapuk bawah kapet. Rakyat tanya, sema dan banding. Walaupun ada yang tanya dengan caption panjang lebar, ada yang tanya guna meme, hakikatnya kita tak telan bulat-bulat macam dulu. Malaysia mungkin tak sunyi, tapi itu tanda demokrasi masih bernyawa. Ketujuh, Malaysia 2025 berjaya melahirkan generasi serba boleh. Pagi kerja pejabat, malam buat bisnes. Siang belajar, malam buat konten. Weekend bukan rehat, tapi side income mode. Ini bukan sebab kita gila kerja, tapi sebab rakyat faham satu benda. Zaman sekarang, satu sumber pendapatan tu susah hidup, bos. Kelapan, dalam bidang budaya dan identiti, Malaysia makin berani jadi diri sendiri. Kita tak terlalu sibuk nak tiru orang luar. Kita mula bangga dengan apa yang kita ada. Logat tempatan, makanan kampung, kisah rakyat biasa. Semua ni naik ke pentas besar. Dulu orang kata tak komersial. Sekarang dunia pula yang tengok dan tanya, ni dari Malaysia ke? Kesembilan, kejayaan Malaysia juga terletak pada kemampuan kita mentertawakan diri sendiri. Negara yang boleh gelak tentang kelemahan sendiri.
biasanya negara yang kuat mental. Kita buat lawak tentang jam, cuaca panas, harga barang. Bukan sebab kita reda, tapi sebab kita masih waras. Ketawa bukan tanda kalah. Ketawa tanda kita masih ada tenaga nak teruskan hidup. Ke-10, paling penting, Malaysia 2025 berjaya kekal sebagai negara yang ada empati. Bila bencana, rakyat turun dulu sebelum kamera sampai. Bila ada kesusahan, tabung dibuka, bantuan bergerak. Walaupun ada yang bising di komen, di lapangan, tangan tetap dihulur. Ini kejayaan yang tak masuk laporan ekonomi, tapi masuk ke hati. Adakah isu kejayaan Malaysia 2025 khas untuk rakyat Malaysia? Isu kejayaan Malaysia pada tahun 2025 memang paling dekat dengan rakyat Malaysia kerana kitalah yang hidup dalam sistem ini, menanggung naik turun ekonomi dan merasai kesannya setiap hari. Apa yang kita panggil kejayaan atau kegagalan lahir daripada pengalaman rakyat sendiri, dari pejabat kecil sampai ke gerai tepi jalan. Namun begitu, isu ini bukan isu terpencil. Hampir semua negara sedang melalui fasa yang sama. Ekonomi mencabar, masyarakat makin vokal, teknologi bergerak pantas dan rakyat terpaksa menyesuaikan diri. Bezanya cara kita menghadapi cabaran itu dibentuk oleh budaya Malaysia, cara kita berbeza pendapat, cara kita bertahan dan cara kita masih boleh ketawa walaupun tertekan. Bagi orang luar, video ini mungkin kelihatan seperti cerita tempatan. Tetapi sebenarnya, ia membawa mesej sejagat. Kejayaan bukan semata-mata tentang kemewahan atau kesempurnaan, tetapi tentang daya tahan rakyat. Orang luar mungkin tak faham logat kita, tapi mereka boleh faham emosi kita. Jadi isu ini memang berakar daripada pengalaman rakyat Malaysia, tetapi nilainya boleh difahami oleh sesiapa sahaja yang pernah hidup dalam sebuah negara yang sedang mencari keseimbangan antara harapan dan realiti. Kesimpulannya, Malaysia 2025 bukan cerita negara yang sempurna. Ia cerita negara yang tak berhenti mencuba walaupun penat. Kita masih ada masalah. Kita masih buat silap. Tapi kita juga masih ada harapan. Dan selagi rakyat masih bercakap, bekerja dan ketawa tentang masalah sendiri, Malaysia belum kalah. Kalau orang tanya, Malaysia berjaya ke tahun 2025? Jawapan kita mungkin ringkas tapi jujur. Belum habis berjaya, tapi kita tengah jalan. Jadi apa harapan anda pada tahun 2026 ini? Bukan emas yang kami kejar. Cukuplah hidup saling menjaga. Selagi rakyat masih belajar, negara ini belum kecewa.